Okey, semua jom kita baca doa. Ilyas, buka kamera. Buka kamera lah. Amar buka kamera boleh? Amar, Amira, awak tak hantar exam eh? Awak tak hantar kita periksa eh? Amirul, awak tak hantar kita periksa eh, Amirul? Kenapa awak tak jawab exam, Amirul? Saya tak join lah. Banyak please. Tak jawab. Tak, bukan. Awak tak buat exam eh? Cikgu hantar dekat, cikgu ada hantar dekat mak awak. Tak ni, tak buat soalan periksa. Oh tak. Kenapa tak buat? Rugilah. Okey, jom kita baca doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okey, cikgu ada sharekan dekat skrin. Nampak tak? Nampak tak? Okey, boleh nampak tak? Ilyas boleh nampak tak, Ilyas? Boleh. Okey, Amira boleh nampak? Boleh. Amira okey ke hari ni? Dah mandi ke awak? Dah. Macam mood tu kenapa? Kena paksa bangun pagi ya? Okey, okey. Amar Darwish, okey ke hari ni? Mood awak okey ke? Okey. Okey, alright. Okey, Amar Darwish seorang je yang hantar apa nama homework minggu lepas. Dia seorang je hantar homework. Baguslah dia. Walaupun dia lemah dalam karangan karangan bahagian C, tapi dia hantar juga. Dia hantar, lepas tu dia dapat 8/10. Sebab dia cikgu dah repair sikit-sikit dah. Baiki dia punya karangan. Okey, nanti hantar siapa yang belum hantar boleh hantar. Okey, jom kita tengok dekat skrin. Ini adalah road persediaan untuk menghadapi UASA awak lah dekat sekolah. UASA bila? Tahu bulan ni kan? Bila UASA? Kenapa Zara tu? UASA bila UASA? Ujian akhir tahun. Amirul, UASA bila Amirul? 18. 18 hari bulan. Sorry, Amirul berapa? Bulan 11. Bulan 11 dah dapat tarikh dah? Dah. Berapa hari? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Tapi cakap bulan 11 lah. Okey, Ilyas 18 Ilyas. Cikgu, Ya. saya baru habis PKK baru saya buat UASA. UPKK dah habis dah? Belum. Oh, Ni baru percubaan. Ni baru percubaan. Okey. UPKK bila? Tak. Bulan 9. Setiap negeri. Bulan 1. Setiap negeri berbeza. Ilyas bila? Bulan 1. Bulan 1. Amirul? UPKK? Bulan 1 juga. Okey, okey. Alright, Amar Darwish ambil UPKK juga ke? Amar ambil Darwish pula. Amar ambil UPKK juga ke? Cikgu. Ya. Amal darjah berapa? Amar darjah 5 kan, Amar kan? Ya. Kenapa tanya macam tu? Sian dia. Awak ingat dia darjah 1 ke? Ya. Kenapa? Saya ingat dia darjah 4 sebab suara dia macam darjah 4, Tek. Suara dia macam darjah 4. Allah. Muda sangat tu darjah 4. Okey, darjah 5. Okey. Jomlah kita buat persediaan untuk UASA awak semua. Okey. Rata-rata bulan ni UASA bulan 11. Ada juga yang bulan 12, awal bulan 12. Ilyas dah kenapa kau Ilyas? Tampak Ilyas. Okey, jom kita tengok soalan dia. Okey, soalan yang pertama. Siapa yang conteng cikgu punya whiteboard ni? Korang ni kan. Okey. Okey, jom kita tengok. Ini hari ni kita cuba nak habiskan satu set soalan. Boleh tak? Satu set soalan insya-Allah lah. Insya-Allah. Amin. Boleh dapat. Okey, jom. Kita tengok soalan yang pertama. Ini adalah soalan tata bahasa. Okey.
Ini adalah soalan tata bahasa, soalan bahagian A. Sebagaimana awak buat ujian pertengahan tahun, cikgu ambil juga dia punya format dia samalah. Okey. Cuba tengok soalan pertama ni adalah soalan bahagian A, ni adalah soalan tata bahasa. Okey, soalan bahagian A, apa yang awak belajar dengan cikgu sebelum ni? Tata bahasa, kata adjektif, kata tanya, kata apa? Siapa nak play music tu? Oi. Okey, kata apa lagi? Kata banyak lagi lah kata seru dan sebagainya. Semuanya soalan-soalan apa yang cikgu ajar di bahagian kata nama am, kata nama khas, semua akan berada di dekat soalan bahagian A. Okey. Kemudian bahagian B, ini adalah bahagian untuk petikan. Petikan ni boleh skor tau. Rugi kalau tak skor. Skor tu maksudnya boleh dapat semua betul. Sebab apa boleh dapat semua betul? Rasa-rasa sebab apa? Sebab apa? Kenapa cerita itu? Nampak korang? Sekejap stop share. Sebab baca baca jawab. Sebab baca petikan dan jawab. Tengok petikan je. Kenapa boleh salah? Tu masalahnya. Peninglah korang ni. Ya. Tarik ke bagi. Kenapa dia agak? Kamu ni lah. Okey, kita pergi bahagian bawah. Okey, ini adalah petikan juga. Okey, yang dekat soalan nombor 6 sampai 8 petikan, 7 sampai 10 pun petikan. Sangat rugi, 9 dan 10 juga petikan. Sangat rugi jika pelajar tak dapat skor dekat sini. Okey, rugi sangat sebab semua dalam tu je. Okey, bahagian B, inilah struktur yang korang kena letakkan jawapan, tuliskan jawapan masing-masing. Okey, alright, jom kita tengok soalan pertama. Dah tak usah sabar jawab tu. Okey, kita soalan pertama. Okey, soalan pertama. Sebab Kak Amirul dah lama tak main kelas kan. Amirul, kau jangan nak berlari lah. Amirul. Okey, Amirul, jawab soalan A. Amirul, baca soalan dia. Tak nak buat. Amirul Irsyad ni, yang selalu pakai kopiah yang dulu pakai kopiah. Sekarang mana kopiah Amirul? Terbang dah. Amirul, kopiah mana? Begini. Penduduk kampung delima masih berfikiran terhadap kemajuan teknologi yang ingin dilaksanakan oleh wakil rakyat daerah itu. Ya. So, apa jawapan dia? Okey. Berfikiran kecil. Berfikiran Kecil. kecil. Alright. Okey, berfikiran kecil. Ada siapa nak jawab jawapan lain? Ilyas? Sesak. Berfikiran sesak. Zara? Tak tahu. Cubalah jawab. Untuk kampung delima masih berfikir sempit. Sempit. Alright. Amar? Apa jawapan Amar? Mana Amar? Ya Allah. Amar mana Amar? Okay, apa nombor satu Amar? Jawapan dia. Jawapan dia nombor satu apa? Kecil. Kecil. Alright. Ada dua orang aja jawab kecil tak salah. Okey. Apa? Arfa? Apa? Idina. Irina. Irina ada ke? Mana Irina? Irina tak ada. Okey, cuba tengok Okey, kecil. Kecil maksudnya adalah kecil lah. Kecil. Kecil dari segi benda. Benda kecil. Apa lagi? Dia lebih kepada benda. Okey, kecil ni lebih kepada benda. Okay, benda. Okey, ketat ni apa ketat? Contoh. Contoh, sekejap. Contoh, cuba bagi satu ayat ketat. Sekejap. Kejap cikgu nak share screen. Okey. Ilyas, bagi satu ayat ketat, Ilyas. Bagi satu ayat yang menggunakan perkataan ketat. Baju Eliza ketat. Baju Eliza ketat. Okey, alright. Okey. Dia lebih kepada benda juga sebab baju ketat. Okey.
sempit. Okey, sesak. Sesak ni contoh bagi ayat Zara, sesak. Sesak. Ha. Sesak apa? Sesak tu apa sesak? Ha. Si- Contoh. Sesak. Hmm, Sesak dia boleh jadi jalan raya sesak. Jalan raya sesak. Dia boleh jadi sesak nafas. oh, Sesak nafas. Dia boleh jadi tu. Sama ada dua. Okey, sempit ni pula, sempit ni dia boleh jadi dua benda. Satu benda yang boleh kita lihat dan satu lagi benda yang tak boleh kita lihat. Tak boleh lihat. Tak boleh lihat. Contoh yang boleh kita lihat, sempit. Jalan itu sempit. Sebab nak jalan dua kereta tak boleh, tak muat. Okey, boleh. Satu lagi yang tak boleh dilihat adalah fikiran. Fikiran. Awak nampak? Awak nampak tak fikiran? Awak nampak tak fikiran? Awak nampak tak otak cikgu? Tak kan? Fikiran tu benda kita tak boleh nampak. Tapi kita boleh tahu bahawa fikiran dia sempit. Apa maksud fikiran sempit? Bagi contoh Fikiran sempit. Contoh. Nenek kita dulu, mereka tak ada komputer, betul? betul. Kalau kita nak guna komputer ke, kita nak guna phone ke, mesti dia kata, apa benda tu, tak payahlah guna phone. Contoh kalau kita nak beli barang kan, beli barang dekat Shopee, dia tanya, kenapa nak beli barang dekat dalam telefon, pergilah kat kedai, kan? Sebab mereka dulu beli barang dekat Kedai. kat kedai. Mereka tak ada Shopee, mereka tak ada Lazada. Mereka tak tahu nak guna phone macam mana. Mereka tak tahu. Sama lah macam Ilyas, kan? Ilyas tahu guna phone, Ilyas? Tahu kan? Siap main game lagi. Jadi orang dulu dia berfikiran sempit. Berfikiran sempit sebab teknologi, mereka tak ada teknologi. Handphone tak ada, nak beli dalam talian tak ada, nak beli dalam talian pun tak ada, semua tak ada. Jadi mereka berfikiran apa yang mereka dapat pada ketika itu, contoh aku dah beli kat kedai, cukuplah. Tak payahlah beli kat tempat lain. Itu dah okey dah bagi mereka. Jadi mereka pun cakaplah dekat orang tua pun cakaplah tak payahlah guna handphone semua. Jadi mereka berfikiran sempit sebab mereka tidak ada teknologi tersebut. Okey, boleh faham Okey, sempit adalah benda dua perkara. Boleh dilihat dan tak boleh dilihat. Boleh dilihat contoh jalan raya itu sempit. Kita nampak depan mata. Sebab dua kereta tak boleh lalu ataupun tiga kereta tak boleh lalu. Dia hanya boleh satu kereta je. Okey. Boleh faham Jadi jawapannya apa? Sempit. Jadi jawapan dia adalah sempit. Alright. Ya. Okey, selesai. Okey, siapa nak tanya? Ini kata adjektif. Okey. Amar, faham tak Amar? Faham. Alright, okey. Okey, sambung nombor 2, Ilyas. Perjanjian dua buah syarikat perkapalan itu sudah ditandangani semalam. Kali lagi, cuba bacakan yang ini. Ditandatangani semalam. Dah baca Iqra' pula. Ditandatangani. Okey, semua baris atas ya. Okey. Perjanjian. Jadi jawapan dia apa? Di antara. Di antara. Alright, di antara. Okey. Okey, cuba dia ada kat skrin fokuskan betul-betul. Perjanjian dua buah syarikat perkapalan. Okey. Bila ada perkataan di, dia mestilah berkaitan dengan tempat. Tempat. Okey. Dua buah syarikat perkapalan itu sudah ditandatangani. Perjanjian. Okey, cuba tengok perjanjian. Perjanjian adalah tempat ke? Tempat. Perjanjian bukan tempat. Perjanjian adalah macam contoh kalau kertas kan, mereka kena buat surat perjanjian. Mereka kena tanda tangan dekat surat perjanjian, ataupun dekat kertas. Jadi perjanjian ni bukannya tempat. Dia bukan tempat. Contoh, awak cakap dekat kawan awak, Amirul, aku nanti janji petang ni kita main bola dekat padang janji. Yang awak sebut janji tu
tempat ke? Duduk. Tak kan kita sebut janji janji petani tu main bola kat padang. Dia bukan janji, janji tu bukan tempat. Dia bukan tempat. Jadi bila bukan tempat tak boleh guna si. Okey, bila bukan tempat tak boleh guna si. Alright. Perjanjian dua buah syarikat. Dua buah. Okey, bila dua buah. Bila dua buah sebuah syarikat, bila ada dua pihak kita gunakan antara. Okey, boleh ke? Boleh ke? Boleh tak? Boleh. Contoh, saya tinggal rumah. Apa nak letak kat sini? Dalam rumah ke di dalam rumah? Di Mana? dalam rumah. Apa dia? Di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah? Sebab jadi. Bukan sebab ada di. Siapa tahu? Kenapa di dalam rumah? Kenapa di dalam rumah? Siapa tahu? Sebab Tahu dia tinggal. Okey. Sebab rumah ni adalah tempat. Rumah ni adalah tempat. Tempat yang kita boleh pijak, yang kita boleh jalan dalam dia, yang kita boleh berlari-lari dalam dia. Itu sebab kita guna di. Apa dia? boleh tidur. Boleh tidur. Boleh tidur dalam dia. Okey. Contoh lagi. Contoh lagi. Pipi pergi. Pipi. Kejap. Okey. Kes bully. Kes bully. Apa kawan? Okey, kes bully. Cikgu bagi ni di dalam ke ataupun dalam? Di dalam. Okey, di dalam. Okey, yang lain? Amirul, jawapan awak? Dalam. Edina, Assalamualaikum. Dalam. Okey, Edina, Assalamualaikum. Boleh dengar suara cikgu Edina? Edina, okey. Alright, Ilyas, jawapan awak apa Ilyas? Di dalam atau dalam? Dalam. Alright. Kenapa dalam? Bagi tahu cikgu. Sebab tak tahu. Sebab tak tahu. Okey, cuba tengok kes bully dalam kalangan remaja. Dalam kalangan remaja. Kalangan remaja ni tempat ke? Remaja ni apa remaja? Remaja ni apa? Remaja ni benda ke, orang ke, tempat ke apa? Orang. Okey, orang. Kita boleh ke masuk dalam orang tu? Kita boleh ke berjalan-jalan dalam badan orang tu? Kalau boleh itu jin nama dia. Kalau boleh masuk dalam badan orang tu jin nama dia. Okey, tak boleh sebab remaja ni orang. Dia bukan tempat. Jadi kita guna dalam lah. Kalau di dalam untuk tempat. Contoh Ilyas. Okey, bagi satu contoh guna perkataan di dalam Ilyas. Semua bagi contoh Zara Zara bagi contoh perkataan di dalam. Amirul dalam. Amar dalam. Mana si seorang lagi tu? Saya di dalam kereta. Saya di dalam kereta. Okey, saya di dalam kereta. Okey, kita ulas sedikit apa yang ayat si Ilyas ni. Saya di dalam kereta. Kenapa awak guna ayat ini, Ilyas? Kenapa guna di dalam? Sebab cikgu suruh. Kenapa guna di dalam? Sebab kereta tu boleh masuk. Kereta tu kita boleh masuk. Kita boleh pijak. Kita boleh duduk dalam kereta tu. Kereta ni juga walaupun dia kenderaan tapi dia adalah tempat. Okay, alright. Betul, Ilyas. Okay, Zara. Dalam. Cuba.
Okey, Amirah dah hantar dekat cikgu. Dia kata apa? Dalam kalangan murid-murid darjah 5 terdapat seorang pembunuh. Apa ni? Perempuan. Oh, pembuli. Okey, bagus Amirah. Okey. Oh, dia guna dalam je. Okey. Okey, ni ayat Amirul. Okay, ni ayat Amirul. Cikgu malas nak ni. Ini ayat Amirul. Okey, nampak tak? Dalam kalangan murid-murid darjah 5, terdapat seorang pembuli. Okey, kenapa dia guna dalam? Sebab kalangan murid-murid. Murid-murid ni orang ke tempat? Oyang. Orang. Orang. Okey? Orang tak boleh masuk dalam badan murid, tak boleh pijak dalam badan murid. Kan? Jadi kita gunalah dalam. Okey, Zara. Cikgu tunggu ayat awak ni. Amar Darwish. Perkataan dalam Amar Darwish. Tak mula dalam, di dalam. Zara dalam, Zara dalam. Okey. Ni Zara. Amar Darwish di dalam. Okay, Amar dapat dah? Ya. Okey, apa dia? Bacakan. Sebutkan. Dalam. Tadi Amar kata dah dapat ke belum? Cikgu lupa lah. Cikgu tak dengar tadi. Cikgu, Saya. kenapa saya tak boleh masuk dekat kod Dekat kod apa? yang password? Password. Saya nak masuk dekat kat saya punya tablet. Awak kena bagi tahu dekat admin. Cik admin tak approve kot. Awak letak nama Irina juga ke? Letak nama Irina. Takut admin tak kenal awak. Okey. Okey, dapat dah ke? Zara, dalam? Belum. Lamanya. Amar? Kita Apa dia? Amat- tak tahu lagi. Kejap. Amar tak faham? Faham. Tak faham? Faham. Okey, faham. Okey, dah dapat ayat dah? Dah. Okey, apa dia bacakan? Sebutkan. Kucing itu tidur di dalam kotak yang luas. Okey, sekali lagi. Kucing Kucing. Lagi? Kucing itu tidur di dalam kotak. Kucing itu tidur. Tidur di dalam kotak. Okey, alright. Okey, kita tengok ayat Amar ni. Okey, betul dia guna perkataan di dalam. Sebab kucing itu dia boleh masuk dalam kotak, dia boleh tidur, dia boleh tidur, dia boleh main-main dalam kotak tu, dia boleh pijak kotak tu. Bagus guna di dalam. Okey. Zara? Pasti lagi. Okey, Zara cuba guna perkataan di dalam. Di dalam. Okey, tadi cuba perkataan. Okey, awak berhutang dengan cikgu Zara Okey. Jadi cikgu minta semua pelajar fokuskan perbezaan antara di dalam dengan dalam. Perkataan ini sangat senang. Sangat senang untuk kita sebut tapi salah maksud selalunya. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Di dalam. Di dalam perlukan tempat. Contoh di dalam bilik, di dalam kelas. Awak boleh pijak, awak boleh berjalan dalam tu. Okey. Kalau dalam, perkara tersebut tak bolehlah dipijak. Dan kadang-kadang kita tak boleh nampak, tak nampak. Contoh, awak boleh baca tak dalam fikiran cikgu? Dalam fikiran cikgu. Boleh? Apa cikgu fikir sekarang? Agak-agak apa yang cikgu fikir sekarang? Nak pergi Jepun. Pergi Jepun. Wih, Ilyas. Macam mana tahu Ilyas? Oleh Ilyas. Okey, dalam fikiran cikgu. Dalam. Awak boleh masuk tak dalam fikiran cikgu? Awak boleh pijak tak? Tak. Tak boleh. Benda tu kita tak boleh nampak. Dalam tu perkara yang tak boleh nampak. Contoh, Pun tak boleh nampak. apa dia? Pahala pun
Boleh masuk dalam. Tak dengar apa dia? Pahala boleh. Pahala? Pahala. Pahala, okey. Dalam pahala. Okey. Dalam pahala. Dalam pahala ada, nak cakap apa ayat ni? Kebaikan. Dalam pahala ada kebaikan. Dalam pahala ada kebaikan. Boleh lah. Okey, tapi tak, okey, boleh lah yang benda kita tak boleh nampak. Contoh lagi apa lagi? Dalam Kesusahan. dalam kesusahan. Dalam Mekah itu tak ada gapo. Dalam markah itu betul. Dalam markah itu, okey. Okey, kita tengok ayat Ilyas tadi. Dalam kesusahan ada kesenangan. Itu benda yang kita tak boleh nampak. Kesusahan tu kita tak boleh masuk dalam dia, kita tak boleh pijak dalam dia. Okey. Tapi di dalam dia perlukan tempat. Senang je benda ni. Kita tak susah pun. Okey. Dalam Dalam Mekah. dalam markah matematik ada markah bonus dalam tu. Boleh juga. Okey. Tapi tak semualah boleh guna perkataan dalam. Okey, sambung nombor 3. Amar, baca kat Amar. Nombor 3. Amar, nombor 3. Sikap murid itu yang telah menyebabkan persahabatan antara Haziq dengan Hasrul terputus. Jadi, jom kita tengok satu persatu. Tin kosong, apa maksud dia Amar? Tin kosong. Cikgu, Ya. lagi tandas. Boleh. Okey, Amar rasa apa jawapan dia Amar? Sekejap. Irina dah masuk dah? Irina masuk dah. Okey, Irina okey kah? Okey, tapi skrin kecil. Skrin kecil. Awak nak guna device lain ke? Nak, tapi password tak boleh masuk. Password- Password asyik salah je. Oh, okey. Admin macam mana, boleh tolong ke admin? Okey, tak apa. Untuk buat masa sekarang ni, kita tengok yang ni dulu. Tak apa, walaupun kecil tak apa. Okey. So, apa maksud tin kosong? Tin kosong. Tin kosong. Apa tin kosong? Siapa tahu apa maksud tin Dalam kosong? tin tu tak ada apa-apa pun. Dalam tin, betul. Dalam tin tu tak ada apa-apa. Jadi kalau dalam tin tu tak ada apa-apa, apa yang kita nak cakap? Macam kita cakap, Ha, tapi tak ada apa-apa. apa dia? Kalau tin kosong, apa maksud dia tin kosong? Okey, tin kosong. Tak dengar, kuat sikit. Orang yang bercakap besar. Orang yang bercakap besar. Okey, orang yang bercakap besar. Tak juga. Okey. Tin kosong tu, saya. Kita belajar apa? Kita buat latihan hari ni, latihan UASA. Oh, Okey. Kita buat persediaan UASA. Idina okey ke tu? okey je. Okey tak. Tak apa, walaupun skrin kecil tak apa. Okey. Janji awak dapat belajar. Okey. So kita tengok yang tin kosong. Macam Ilyas kata tadi. Okey, ni tin kosong. Kalau tin kosong, dalam ni ada apa-apa tak? Tak ada. Tak ada apa-apa. Kalau kita bunyikan, dia akan bunyi macam mana? Dia akan bunyi macam mana kalau tin kosong? Ting, 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 ting. Ting ketang ketingnya kan. Dia maksudnya bila dalam tu tak ada apa-apa, maksudnya orang tu bercakap, Tak ada apa yang boleh dah. orang bercakap, orang yang dia bercakap tidak ada Tak ada faedah. manfaat. Betul. Tiada manfaat. Tiada manfaat ataupun tiada faedah. Dia cakap benda yang bukan-bukan. Tak tahu apa benda pun dia cakap. Cakap kosong lah. Cakap kosong. Tak tahu apa benda dia cakap. Kan tu tin kosong. Alright. Boleh faham tak, Amar? Boleh. Alright. Okey, batu api. Apa tu batu api? Batu yang berapi. Batu yang berapi. Okey, kalau kita tengok batu api. Okey. Kalau api ni dia dia berkaitan dengan apa? Orang yang suka mengamuk. Okey, orang mengamuk. Lagi apa lagi?
Api ni kita boleh kaitkan dengan orang yang mengamuk. Lagi apa lagi? Batu ni batu api. Batu ni bila kita geserkan dia akan keluar api, betul? Betul. Okey, kalau kita tak gesel, Tak keluar api. tak keluar api lah. Batu api bila kita geserkan dengan batu dengan batu kan, dia akan keluar api. Maksudnya batu api ni orang yang suka buat orang yang suka buat apa? Orang suka bergaduh. Orang yang suka buat orang bergaduh. Orang yang suka buat orang bergaduh. Suka buat orang marah. Antara dua pihak. Dia dekat tengah-tengah. Dia dekat tengah-tengah. Dia tu di tengah-tengah tu. Orang yang suka buat orang marah. Okey? Contohnya lah, Irina dengan Ilyas bergaduh. Irina dengan Ilyas baik je. Tiba-tiba Amar datang. Amar cakap, Dina tahu tak, Ilyas cakap kau macam ni tau. Ilyas cakap, Idina, Ilyas cakap, Idina ni kenapa tudung dia tak betul hari ni? Kan, lepas tu Idina pun marah. Kenapa Ilyas cakap macam tu kat aku? Idina dah marah. Lepas tu Idina jumpa Ilyas. Ilyas, kenapa kau cakap macam tu kat aku? Mana ada. Kau dah oyak gitu. Kan Ilyas kan? Ilyas tak cakap macam tu. Ilyas cakap, tak ada pun tak cakap apa, kau jangan tipu. Dia mengapi-apikan. Dia bergaduhkan dua pihak. Itu batu api. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, siapa sini pernah jadi batu api? Siapa sini pernah jadi batu api, turun tangan. Alright, Ilyas pernah jadi batu api tak, Ilyas? Okay, batu api. Suka buat orang bergaduh. Okay, mulut murai. Apa tu mulut murai? Tahu. Banyak Apa cakap. dia? Banyak cakap. Mulut yang banyak cakap. Contoh siapa mulut murai dalam kelas kita? Zara. Apa pula ni? Cikgu tak cakap. Irina yang cakap. Okay, Zara. Zara dia banyak cakap dalam kelas. Tak apa banyak cakap sebab dia banyak tanya soalan. Okay, mulut murai orang yang banyak cakap. Okay, batu loncatan. Batu tu buat loncatan. Batu tu buat loncatan. Ada kaki lah batu tu. Apa tu maksud batu loncatan? Tak tahu. Okay, batu. Apa tu lah? Orang yang digunakan untuk mencapai satu tempat. Siapa impian? Untuk mencapai impian dia lah. Contoh, batu loncatan tu. Tempat untuk kita mulakan satu-satu kejayaan. Tempat untuk kita mulakan satu-satu kejayaan. Untuk mencapai kejayaan lah. Untuk mencapai kejayaan. Yang ni best lah, batu loncatan ni bagus. Kejayaan. Jadi kalau daripada ayat sini, sikap murid itu yang telah menyebabkan persahabatan antara Haziq dan Hasrul terputus. Agak-agak apa dia? B. Batu api. Batu api. Kalau ten kosong tu dia tak ni sangat. Dia cakap kosong je. Dia tak menyebabkan orang bergaduh. Mulut murai tu banyak cakap je. Dia yang penat air liur bercakap. Okay. Sebabkan dua pihak, iaitu batu api. Okay, boleh faham Amar Arsyad? Amar dia Derwish? Boleh. Okay, Amirul faham Amirul? Awak kat mana tu Amirul? Dekat sini lah api ni. Suatu api. Murai. Okey, okey. Okey, sambung nombor 4. Okey, Irina bacakan nombor 4. Dia kata apa? Baca arahan dulu Irina. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan. Kalisha berjaya melanjutkan pelajaran di sebuah universiti awam. Okey. Tanya. Tanya yang mana yang sesuai? Cikgu.
Saya, Kenapa kita senyap ni? cikgu tunggu jawapan Edina. Dia rasa B kot. Batu api dah dia kan. Okey, jawapan apa? B boy. Ya. Okey, siapakah yang berjaya melanjutkan pelajaran di sebuah universiti? Awam. Kalisha berjaya. Sebab tengok perkataan pertama, Kalisha. Okey, tapi kita tak tahu lagi. Mengapakah? Kalau mengapakah mesti jawapan dia dalam ni kerana. Mengapakah Kalisha melanjutkan pelajaran di universiti awam? Kalisha melanjutkan pelajaran di universiti awam kerana okey. Kerana pelajaran di sebuah universiti awam. Tak adalah. Kalau mengapa ni mesti dalam tu ada kerana. Mesti jawapan dekat sini ada kerana. Tapi sini tak ada kerana. Jadi tak boleh. A potong. Okey. Di manakah universiti awam yang menjadi pilihan Kalisha? Kalisha belajar. Tak ada, dia tak sebut. Di manakah universiti awam? Mesti dia akan sebut. Dia akan sebut universiti awam yang mana satu. Okey, potong. So Kalisha melanjutkan pelajaran di berapa buah? Salah lah sebab dia kata dia tak ada sebut pun berapa dekat atas tu. Okay, so jawapan dia adalah boy. Okay, good job. Alright. Sambung nombor 5. Dia Zara. Baca Zara soalan dia. Zara, buka mic. Apa cikgu? Buka mic. Baca soalan nombor 5. Setelah kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia, dia terpaksa menempuh segala kesusahan hidup sendirian. Okay. Cikgu, Saya. saya dah boleh dah masuk. Dah boleh dah. Okay. Awak nak tukar gadget Ya, kejap saya left. Okay, boleh. Okey, ini adalah sama maksud. Yang lain boleh tolong Zara juga. Zara, cuba cepat. Mana yang sama maksud dengan ayat di atas ni? Cari mana perkataan yang sama maksud dengan ayat di atas ni. Jap. Yang lain pun boleh tolong Zara juga. Baca juga. B. Alright. B. Okay, kita tengok betul ke tidak. Jawapannya Jawapan dia? BI. Kau ni. Ilyas. Jawapan dia B. Okey, kita tengok dulu. Okey. Okey, kita tengok A. Kita tengok soalan dulu. Setelah kedua-dua ibu bapanya meninggal dunia. Setelah ibu bapa dia meninggal, mak ayah dia dah tak ada. Dia terpaksa menempuh segala kesusahan dalam kehidupan, segala kesusahan hidup bersendirian. Okay, hidupnya kini bersendirian setelah kedua ibu bapanya meninggal dunia. Dekat sini salah sebab apa? Dia tak sebut pun pasal kesusahan. Betul tak? Dia tak sebut pun pasal kesusahan hidup. Jadi potong. Okey, kita sunatkan dia. Okey. Yang C, kedua-dua ibunya menempuh kesusahan hidup sehingga meninggal dunia dan meninggalkan anaknya hidup susah. Kedua-dua ibunya pun salah kat sini. Sebab satunya ibu bapa. Bukan ibu bapa yang menempuh. Siapa yang menempuh? Ibu bapa. Tengok betul-betul. Siapa yang menempuh kesusahan tu? Budak tu. Budak tu. Dia yang menempuh. Dia. So, bukan kedua-dua ibu bapanya. Kedua-dua ibu bapanya dah meninggal dunia. Tiba-tiba bangun balik daripada kubur, menempuh kesusahan hidup. Tapi dia ada dua ibu lah kalau dia kata kedua-dua ibunya. Betul. C ni juga dia ada dua ibu lah. Sebab dia kata kedua-dua ibu. Tak betul lah. Sebab kat sini kata kedua-dua ibu bapa. Maksud ibu dan ayah. Ayah dia mana? Jadi tak betul. Okey, yang D. Kini hidupnya yang bersendirian terpaksa hidup susah. Ditambah pula ibu bapa yang sudah meninggal. Kini hidupnya. Dia ada cakap tak pasal masa kini? Dia ada sebut tak kini dekat atas ni? Tak ada. Tak ada, tak payah. Okey, so betul. Jawapan dia adalah B, boy. Ini cara untuk menjawab soalan ni.
Tengok satu persatu. Ada tak perkataan? Okey, ada tak perkataan yang sama? Ini cara nak jawab. Okey? Selalu pelajar pening dekat Confuse. sini juga. Confuse kat sini juga. Alright, selesai. Boleh faham tak, Amar? Boleh. Boleh. Alright, okay. So, jom kita tengok soalan di sini. Okey, yang ni cikgu nak minta pelajar buat sendiri. Sekejap, cikgu nak kecilkan sikit view dia. Okey, di sini. Okey, cuba buat soalan ni dulu. Okey, soalan 6 sampai 7. 6 sampai 8. Baca, tak payah salin. Baca petikan, kemudian jawab soalan. Jawab Okey. mana? Awak boleh letak tulis kat dalam kertas. Boleh tulis dalam kertas. Soalan tu dalam kertas. Soalan tak payah, terus jawapan je. Okey, terus jawapan saja. Saya? Tulis A, B, C semua. Ya, tulis. tulis A, B, C, D itu saja. Tak payah nak Bunga kaji-kaji. raya. Apa? Ni atas bunga raya ialah bunga kemasan Malaysia tu saya tulis. Tak dengar. Apa dia bunga kebangsaan? Apa dia? Atas ni, atas yang bulat ni. Yang petak-petak. Atas yang petak kenapa? Nak tulis juga ke? Tak payah. Tak. Awak buat macam ni je. 6, 7, 8. So 6 jawapan dia apa? A. 7 jawapan dia B. 8 jawapan dia C. Contoh macam tu. Itu je. Tapi bacalah petikan. Jangan tak baca. Okey? Cikgu akan Okey. ajar macam mana nak jawab soalan ni. Tapi cikgu nak tengok awak jawab dulu. Soalan senang. Okey, cuba buat dulu. Cuba buat, baca dulu. Okey, Amar tahu tak nak buat apa sekarang? Amar tahu tak? Okey, cuba buat Cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk pelajar baca dan jawab soalan. Okey, Zara tahu tak nak buat apa, Zara? Zara tahu tak nak buat apa? Zara baca soalan, baca petikan, jawab soalan 6, 7, 8. Okey, buat sekarang. Jangan buang masa. Cikgu, Saya murid. kalau nak buang masa tu nak buang ke mana? Kau Yang ni. Sambung, baca. Sibuk aja. Semua yang manusia di dalam kerugian. Baca. Saya, siap dah? Siap dah ke? Aku cakap 5 minit. Cikgu, Ah. saya pening lah dekat nombor 8. Awak pening dekat nombor 8. Kenapa pening? Dah makan pedadol? Dan dia kata Belum. perkataan menumbuhkan dalam petikan bermaksud ada menjatuhkan, menaikkan, meningkatkan, mendirikan. Perkataan menubuhkan. Mana dekat sini menubuhkan? Mana dekat perenggan ke berapa? Dekat perenggan ke? Kau kena fikir sendiri ke yang tu? Tak. Perenggan tak. Tengok dalam petikan. Okey. Dekat perenggan ke berapa? Menubuhkan. Untuk menubuhkan ini kan? Betul. Kenapa dia tak? Ni buatkan. Okey. Cuba tengok sini. Okey, awak cuba gantikan satu-satu. Baca daripada sini sampai Sarawak. Okey, baca daripada Mendirikan. sini. Cuba baca daripada sini. Cuba gantikan satu persatu. Menjatuhkan.
Apabila tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menjatuhkan Malaysia. Betul ke? Tak. Menjatuhkan. Okey, tak. Okey. Lepas tu baca satu-satu, gantikan ayat-ayat tersebut. Kalau rasa macam masa tu yang betul. Cuba fikirkan yang betul. Tapi menjatuhkan ni tidak. Cikgu dah bagi hint dah tu. Okay, cuba gantikan je. Baca gantikan. Dah. Okay, dah siap dah. Okay. Ilyas siap Baca. dah? Amar siap dah, Amar? Kau dah siap. Alright. Amar siap dah? belum. Belum. Zara? Zara tengah baca. Amirul? Dah siap. Dah siap. Alright. Okay. Okay, nombor 6, 7, 8. Okay, Amirul nombor 6 apa? Nombor 6. Kementerian apakah yang bertanggungjawab memilih bunga kebangsaan? Tak. Jawapan awak apa jawapan awak? C. C. Nombor 7? Nombor 7. D. D. Dongki. Nombor 8? B. B. Boy. Alright. Okay, ini Amirul. Okay. Ilyas? Nombor 6 apa Ilyas? Saya nombor 6. C. C. 7? 7. A. A. 8? 8. D. D. Dongki. Okay. Irdina? Nombor 6? C. C. Nombor 7? D. D. Nombor 8? D. D. Okay. Zara? Nombor 6? Okay. Zara tak siap lagi. Amar Darwish? Nombor 6? C. C. Nombor 7? D. D. Nombor 8? D. D Dongki. Alright. Okay. Zara? Nombor 7? Nombor 6? Mana Zara? Zara tengah baca. Okey, tak apa. Jom kita baca sama-sama, kita fahamkan cerita. Kenapa ada ramai pelajar yang jawab berbeza? Itu yang kita nak tahu. Kenapa korang jawab berbeza? Apa yang korang faham cerita ni? Okey, cuba tengok. Idina, cuba bacakan peringkat pertama, Idina. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu. Pokok bunga raya merupakan sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dan genus hibiscus dan sering ditanam sebagai pokok hiasan. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai tanaman hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. Bunganya besar, merah, keras dan tidak berbau. Cikgu faham apa yang korang fikir. Sebab bila dia cerita pasal bunga raya, ada pula perkataan bahasa Inggeris yang korang tak faham. Ada pula kawasan tropika, separa tropika ni, dia menyebabkan otak korang jadi macam jam sekejap. Benda dia cakap ni cikgu? Apa dia cakap ni cikgu? Okay. Itu menyebabkan pelajar dah main teka je. Tak fikir pun. Dalam petikan tu membantu. Okey, tengok Okey, kita tengok satu persatu. Bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Apa maksud bunga kebangsaan? Bunga kebangsaan. Apa maksud bunga kebangsaan? Bunga yang disayangi. Bunga disayangi oleh rakyat Malaysia. Bunga yang menjadi tema rakyat Malaysia. Bunga yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Bunga kita ada banyak bunga, tapi bunga raya yang dipilih. Kalau tengok dalam duit kertas, bunga raya ada betul? Ada. Duit shilling bunga raya ada betul? Betul. Ya, bunga raya yang dipilih. Okey, itu menjadi bunga kebangsaan. Bunga kebangsaan tu bunga yang diiktiraf rasmi oleh kerajaan Malaysia sebagai saya. Mana dia orang jumpa bunga raya ni? Sebab bunga raya ni banyak ditanam di Malaysia.
Itu sebab dia jadi bunga kebangsaan Malaysia. Dekat kampung-kampung banyak. Okey, kenapa bunga kebangsaan Malaysia? Sebab bunga ni banyak khasiat dia. Siapa yang demam, ambil daun, ramas-ramas, letak kat kepala. Dia akan kurangkan panas badan. Itu khasiat bunga raya. Jadi bunga raya ni, bunga yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Satu, dekat kampung selalu ditanam. Dekat mana-mana, dekat bandar pun ada ditanam. Bunga raya warna apa? Warna merah. Merah. Warna merah. Lagi warna apa? Warna kuning. Warna kuning. Warna apa lagi? Warna putih. Warna putih. Dari 3. Tak kisahlah orang tu tanam warna. merah ke, putih ke, kuning ke, tapi dikatakan sebagai bunga raya. Seluruh Malaysia tanam bunga tu. Sebab tu bunga tu dijadikan bunga kebangsaan Malaysia. Bunga Sebab dia kebanggaan. Okey. Dan juga diletakkan dalam duit kertas dan duit shilling. Okey, boleh faham kat sini? Sambung. Bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu dan kembang sepatu. Janganlah takut-takut dengan perkataan ini sebab cikgu pun tak faham. Cikgu, bunga raya juga dikenali sebagai bunga sepatu. Bunga sepatu. Mungkin itu nama dia lah, nama dia. Contohlah, nama Irina. Nama saya Irina Irina sepatu. Nama saya Irina Wafia, tapi mak saya panggil Wafia. Kawan panggil Dina. Ataupun ada lagi kawan panggil Ir je. Jadi bunga raya ni dia boleh jadi macam-macam nama. Ada dekat Johor dia panggil bunga sepatu, dekat Sarawak dipanggil kembang sepatu, ikut terpulang kepada. Maksudnya dia ada nama yang banyak. Sepatu kasut. Sepatu, ya betul. Sepatu tu kasut. Jadi cikgu pun tak tahu kenapa dia letak nama sepatu. Mungkin itu panggilan dia. Okay, macam cikgu cakap tadi. Nama saya Ilyas. Kadang-kadang orang panggil saya Il. Kadang-kadang ada orang panggil saya Yas. Kan? Ramai. Okay? Ramai orang, ramailah panggilannya. Okay. Sambung. Pokok bunga raya merupakan sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun dalam genus hibiscus. Tak faham jenis hibiscus ni tak apa. Jangan risau. Ambil yang awak faham saja. Cikgu faham. Cikgu, Ya? tadi saya terkeluar. Ya, tahu. Okey. Cikgu ulang balik. Okey. Pokok bunga raya merupakan sejenis tumbuhan berbunga sepanjang tahun. Maksudnya apa sepanjang tahun? Setiap bulan dia berbunga. Sepanjang tahun tu, dalam satu Setiap tahun ada hari. 12 bulan. 12 Setiap hari. bulan. Setiap hari dia berbunga. Setiap bulan dia berbunga. Tu maksud dia. Dalam jenis hibiscus. Jenis hibiscus ni adalah nama orang Mak Saleh bagi. Orang putih bagi. Lah. Tak faham ni tak apa. Jangan risau. Jangan nampak perkataan bahasa Inggeris, dah takut dah. Jangan risau. Benda tu selalu tak ditanya pun. Ataupun kalau ditanya pun, apakah yang orang putih, orang Inggeris bagi, barulah kita sebut. Okey. Berbunga sepanjang tahun maksudnya setiap bulan berbunga. Okey. Dan sering ditanam sebagai pokok hiasan. Faham ke tak faham ni? Faham. Selalu pokok hiasan apa? Dekat keliling rumah, kat orang kampung, selalu ada. Dia jadi hiasan lah, cantik kawasan rumah tu. Cantiknya. Selalu kalau time hari raya, dia bergambar dekat situ je. Kan? Dekat pokok bunga itu je dia bergambar. Tu jadi pokok hiasan. Okay, boleh faham sampai sini? Boleh. Cikgu sambung lagi. Bunga ini ditanam secara meluas sebagai tanaman hiasan di seluruh kawasan tropika dan separa tropika. Apa tu kawasan tropika? Kawasan tropika tu dia menerima hujan sepanjang tahun. Macam negara kita adalah negara tropika. Tropika ke? Khatulistiwa. Okey, sebab dia menerima hujan dan tak menerima hujan. Separa tropika ni kadang-kadang dia ada hujan, kadang-kadang tak ada hujan. Kawasan tropika dia menerima hujan sepanjang tahun. Tropika ni kawasan tropika ni kawasan, kejap cikgu nak cari perkataan yang tepat. Tak faham lah cikgu. Okey. Sekejap. Okey, kalau tak faham cikgu rasa tak ada masalah sebab dalam soalan pun tak tanya. Sekejap, tropika. Kalau tiba-tiba keluar tanya macam mana? Ya. Cikgu cari ya. Sabar ya awak ni. Janganlah berfikiran buruk. Saya
Okey. Tropika. Tropika. Okey, apa maksud okey. Betul lah tu tropika. Okey. Okey tropika tu apa? Ini kan? Tak. Okey, tropika ni, tropika. Tropika ni adalah kawasan khatulistiwa. Pernah belajar tak khatulistiwa? Pernah dengar tak perkataan khatulistiwa? Tak. Okey, perkataan khatulistiwa, sekarang pukul 10. Ini ada pelajar pada siapa yang masuk ni? Okey, khatulistiwa ni bermaksud, khatulistiwa ni dia menerima hujan, negara yang menerima hujan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Okey. Alright, menerima hujan sepanjang tahun. Okey, maksudnya apa? Setiap bulan hujan. Setiap bulan hujan. Okey, itulah kawasan tropika. Kalau separa tropika ada kadang-kadang 6 bulan je hujan. Kemudian yang berikutnya tak hujan. Okey, ini khatulistiwa. Kita negara Malaysia berada dalam kawasan khatulistiwa, menerima hujan sepanjang tahun. Boleh ke? Alright, okey. Cikgu siapa? Itulah siapa? Cikgu tak tahu. Okey. Kenapa? Cikgu, lagu tu dapat tadi admin lah cikgu. Daripada admin. Alah. Admin okey ke? Jangan stres-stres ya. Okey. Sekarang bunganya besar, merah, keras dan tidak berbau. Ini faham tak? Faham? Faham Faham. kan? Jadi dekat penegahan pertama, ada tak penegahan pertama ni yang korang tak faham? Dekat hibiscus tu je. Yang tak apa, yang ini tak faham tak apa sebab cikgu pun tak faham. Ini orang putih bagi. Itu nama dia hibiscus. Okey. Itu saja. Okey, sekarang kita bergerak pada perenggan kedua. Ilyas, Mak Iyas, bacakan yang perenggan kedua Mak Iyas. Selepas mencapai kemerdekaan, Kementerian Pertanian telah diarahkan untuk mencadangkan bunga-bunga yang akan dipilih sebagai bunga kebangsaan. Pada akhir tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mencadangkan 7 jenis bunga sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu, iaitu bunga kenanga, bunga raya, bunga melur, bunga teratai, bunga mawar, bunga cempaka dan bunga tanjung. Ya, okey. Cikgu ulaskan satu persatu. Selepas mencapai kemerdekaan. Bila kita merdeka? Tahun bila? 1950. 1957. Berapa bulan? 31 bulan? 31 bulan 1 bulan 8. Okey. Lepas 31/8 tahun 1957. Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian ni apa, cikgu? Okey, ini adalah persatuan, bukan persatuan. Kementerian dalam kerajaan lah. Dia dalam bidang pertanian. Dia fokus pada bahagian pertanian. Mereka ni dia cadang untuk dia nak fikir bunga apa yang sesuai untuk jadi bunga kebangsaan ni. Bunga apa yang sesuai. Jadi pada akhir tahun 1998 mencadangkan mereka ni lah Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis buah bunga. Ini semua boleh faham kan? Ini senang je, ayat dia sangat senang. Okey. Okey, selesai. Okey. Itu macam mana? Apa dia? Bunga tanjung. Bunga tanjung tu kalau tak salah cikgu, bunga yang ada dekat kubur. Cikgu rasa. Bunga tanjung. Bunga yang ada dekat kubur. Kalau tak salah cikgu. Bunga tu wangi tau. Wangi. Selalu ada dekat kubur. Okey, sambung nombor perenggan ketiga. Amar. Bacakan Amar nombor 3. Amar ada? Ada. Okey, baca nombor 3. Selepas
perbincangan pada 28 Julai 1960, Bunga Raya telah diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menubuhkan Malaysia, Bunga Raya terus digunakan sebagai bunga kebangsaan. Okay, alright. Okay, sekarang kita cuba tengok satu persatu. Okay, selepas perbincangan pada 28 Julai 1960, ini tak perlu, ini faham, boleh faham kan? Bunga Raya telah diisytiharkan. Apa maksud isytiharkan? Telah diumumkan. Dah announce. Kerajaan dah announce yang Bunga Raya ni sebagai bunga kebangsaan Tanah Melayu. Okey. Okey. Apabila Tanah Melayu bergabung ni maksud dia. Bergabung. Bergabung tu maksud dia. Bersatu. Yes, bersatu. Bagus Ilyas. Okey, bersatu dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menubuhkan Malaysia. Okey, dalam Malaysia, dulu Malaysia ni ada banyak negara dalam dia. Dalam ni lah Singapura, Singapura, lagi apa lagi? Sabah. Bukan negeri. Sabah. Okey, dalam dulu bukan sekarang. Dulu dekat Malaysia kan ada Johor, Perak semua sekarang kan? Dulu Singapura pun termasuk sekali. Tapi Singapura dah keluar. Malaysia. Tinggallah Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. Yang menjadi Malaysia. Saya? Cikgu. Kenapa Singapura dikeluarkan? Ada isu lah masa tu, ada masalah lah masa tu. Okey? Bagian. Okey, sambung. Bunga Raya terus digunakan sebagai bunga kebangsaan. Sangat senang. Straightforward je ayat dia. Okey, nombor 6. Cuba tengok. Cara nak jawab soalan. Tolong. Dekat dalam macam mana nak jawab soalan. Okey. Kementerian apakah yang bertanggungjawab memilih bunga kebangsaan? Kementerian apa? Okey, dalam soalan sini, awak dapat kertas soalan kan? Awak dapat kertas soalan, jangan takut untuk conteng. Conteng je. Okey, cuba tengok perkataan kementerian. Mana perkataan kementerian? Saya dah jumpa perkataan kementerian di sini. Kementerian. Ada kat sebelah dia ada jawapan lah. Kementerian apa? Pertanian. Yes, Kementerian Pertanian. Cari perkataan yang ada sama dekat sini. Okey. Kementerian Pertanian. So jawapan dia adalah C. Semua jawab C. Bagus. Semua betul. Okey. Zara pun cikgu harap awak betul dekat bahagian C. Okey. Sambung juga. Okey. So tengok nombor 7. Nombor 7, jangan tertinggal perkataan kecuali. Sebab kadang-kadang mereka tak gelapkan perkataan kecuali. Saja je nak tipu pelajar. Okey. Cara nak tipu pelajar macam ni lah. Kan? Okey, pernyataan berikut benar tentang bunga raya. Maksudnya awak kena tengok satu-satu. Bunga raya merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Okey, bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Okey, ada. Okey, so ini betul. Dia nak kata yang benar kecuali. Benar lepas tu ada perkataan kecuali. Maksudnya dia nak yang apa? Salah. Yang salah. Dia nak yang salah. Okey, yang salah. Benar ada perkataan kecuali, dia nak yang salah. Okey, tapi ini betul. Sebab dalam petikan yang ini ada. Saya nampak cikgu kat sini. Okey, bagus. Yang B, ditanam sebagai pokok hiasan. Adakah yang ditanam sebagai pokok hiasan? Saya rasa macam ada. Ditanam sebagai pokok hiasan. Adalah cikgu, betul lah ada. Maksudnya nombor 2 ni betul juga cikgu. Okey, nombor 3. Ditanam secara meluas. Ditanam secara meluas. Bunga ini ditanam secara... ada perkataan meluas cikgu. Betul lah cikgu. Cikgu saya jumpa. Betul. Betul. Okey. Kemudian, berbau wangi. Adakah berbau wangi? Adakah? Ini macam sifat-sifat yang cikgu yang baca tadi. Dia kata besar, merah, keras, tidak berbau.
Tidak berbau. Tapi ni berbau wangi ni macam mana ni? Salah lah jawapan dia. Macam tu. Boleh tak? Oh, boleh. Dalam dapat petikan, conteng saja. Jangan risau. Bawa highlighter daripada rumah. Bawa pembaris. Gariskan. Jangan takut-takut nak garis. Siapa takut-takut rugi. Takut jawapan salah. Okey. Nombor 8 juga. Macam mana kita nak jawab soalan nombor 8? Okey. Macam mana kita nak jawab soalan nombor 8? Kita kena apa tu subhanallah? Gantikan. Okey. Ini adalah perkataan dia menubuhkan. Okey, menubuhkan. Perkataan menubuhkan dalam petikan bermaksud okey, kita baca daripada awal sini, daripada sini. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menjatuhkan Malaysia. Takkanlah nak menjatuhkan Malaysia. Kan salah. Menjatuhkan Malaysia maksudnya apa? Nak apa? Nak bagi Malaysia ni teruklah. Takkanlah macam tu. Salah. Okey, perkataan menubuhkan. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Sarawak, Sabah dan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk menaikkan Malaysia. Menaikkan Malaysia macam tak kena sebab menaikkan tu menaikkan mungkin boleh lah cikgu, saya rasa macam iyalah cikgu. Okey, tak apa. Kita ambil dulu mana yang boleh, mana yang rasa betul. Apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk meningkatkan Malaysia. Meningkatkan Malaysia macam tak kena perkataan ni. Ini salah. Alright. Kemudian, apabila Tanah Melayu bergabung dengan Singapura, Sabah dan Sarawak untuk mendirikan Malaysia. Macam betul ni mendirikan Malaysia. Sebab kerajaan Malaysia nak berdiri, dia perlukan ada negeri-negeri yang bawah dia. Baru dia boleh berdiri. Baru boleh mendirikan Malaysia. Jadi jawapan yang tepat adalah D. Siapa yang jawab B? Sebenarnya tak jadi masalah. Cumanya yang paling tepat adalah mendirikan. Jadi jawapan dia adalah C, D, D. Ada dua orang je yang betul. Edina dengan Amar Darwin. Senang ke tak senang soalan ni? Senang. Senang saja. Senang. Jangan risau. Dalam petikan mesti dia akan bagi jawapan. Jangan pergi cari jawapan dekat tempat lain. Okey, boleh kan? Boleh. Alright, okay, jom kita bergerak kepada soalan yang ini. Allah, ini sangat senang. Nombor 9. Okey, cuba jawab dulu. Cikgu nak tengok. Cikgu. Saya. Apa dia Mak Yas? Kan dia cakapkan apakah tujuan program tersebut. Tapi dia tak ada pun kat atas tu. Ada. Awak je tak nampak tu. Ada. Awak je tak nampak. Perkataan dah sebesar-besar alam tu. Cikgu. Terkongkong tu apa? Terkongkong. Terkongkong. Okey. Boleh buka pusat rujukan sekarang. Okey. Okey. Lepas tu nanti share dekat kawan-kawan. Apa yang awak dapat? Cikgu. Saya.
Cari masuk terkongkong tu ke? Cari masuk terkongkong. Boleh cari masuk terkongkong. Cari masuk perkataan awak tak faham. Okay. Dalam apa orang kata iklan ni jelas, tak ada pusing-pusing apa cerita dia. Dia straight je. Okey. Okey. Itu apa? Cari dalam pusat rujukan. Okey, Belum. nombor 9 dan 10. Okey, siapa dah siap nombor 9 dan 10? Amirul siap, Amirul? Tak. Tak lagi. Okey. Saya cakap semua orang yang kebebasan. Tak faham. Okey, Dina, okey, Ilyas. Amar siap dah, Amar? Terkongkong pun tak tahu. Belah. Belum. Okey. Ada Dah. pelajar baru ke? Kita ada pelajar baru ke? Siapa? Sekejap, bukan. Dah. Cikgu Mak Yas tu. Mak Yas tu Ilyas. Okey, Mak Yas. Apa jawapan awak, Mak Yas? Nombor 9. D. Di 10. 10 B. B, boy. Okey, lagi siapa lagi? Jawab. Boy. Boy. Okey, Dina, siap Dina? Okey, apa jawapan awak? 9. D. Di 10. Saya jawab Awak jawab? A. A. Alright, okey. Amirul. Aduh. Zara? Zara. Nombor 9 apa Zara? Malaysia pembanteras Nombor 9 ABCD. Nombor 9 ABCD. A. A. Alright, nombor 10. 10. Nombor 10 Tidak tidak terhalang. terhalang. Okey, A juga lah. Okey, Amar? Nombor 9 A. Okey, nombor 10. A juga. Okey. Amirul, nombor 9. B. D. 10. B. A. Okey, B dengan A Yes. Okey, jom kita tengok. Iklan ni sangat senang, sangat straight. Dia tak ada belit-belit pun macam tadi kan, macam bunga raya tadi. Okey tengok Okey, dekat sini ni tajuk dia. Program Minggu Anti Dadah. Okey. Tema dia Malaysia Pembanteras Dadah. Tema. Tarikh dia ini tempat dia SK Cahaya Baru, anjuran unit bimbingan ke arah murid bebas dadah. Ini adalah Tujuan. ini adalah tujuan dia. Okey, apakah tujuan program tersebut? Ke arah murid bebas dadah. Okey, jawapan dia D. Okey. Inilah dia punya tujuan. Sekejap, betul ke? Risau pula aku kalau salah. Nombor 9. Okey, betul nombor 9 D betul. Okey, nombor 10. Apa maksud bebas? Tidak Bebas. terhalang. Terkongkong. Terkongkong ni apa? Tak tahulah. Saya tak faham dua-dua perkataan terkongkong tu. Okey, terkongkong ni maksudnya tidak bebas lah. Tidak bebas. Contoh, awak nak pergi mana-mana. Mesti tak boleh sekarang ni. Sebab mak awak tanya, lagi mana tu? Nak pergi dengan pergi siapa? kedai. Nak pergi mana? Nak pergi dengan siapa? Berapa orang? Terkongkong Mana boleh maksudnya nak tidak bebas. bebas. Tidak bebas. Kalau orang dewasa dia bebas. Nak pergi mana-mana lantak dia lah. Tak siapa nak tanya. Terkurung. Terkurung pun sama juga. Tidak bebas. Tidak bebas. Okey. Tersekat. Sama juga tidak bebas. Jadi perkataan bebas. Bebas maksudnya tidak terhalang. Tak ada siapa nak halang dia. Tidak terhalang. Kan ini selalunya kalau kita main bola, ada kawasan apa nama ni, pagar kan? Untuk apa pagar tu dibuat? Bola tidak. Supaya bola tidak keluar. Maksudnya Kalau tidak keluar kena kereta. supaya tidak bola kita boleh halang bola tu keluar. Kalau cikgu buang pagar tu, Bola boleh keluar. bola boleh keluar, tidak terhalang lah. Bola tu boleh pergi sana,
boleh pergi sini, merata-rata tempat. Jadi tidak terhalang. Maksudnya bola tu bebas. Kalau bola tu dalam pagar itu, Apa dia? Apa dia? kalau bola tu dalam pagar tadi, bola tu panggil terkongkong ke? Betul. Dalam pagar terkongkong ataupun terkurung ataupun tersekat. Okey. Jadi maksudnya bebas maksudnya tidak terhalang. Jadi A. Jawapan dia D A. D dengan A. Dua orang je yang seorang je yang betul. Edina. Okey. Right, good job. Okey, bagus. Edina dah 2 kali betul. Betul semua. Okey. Fahamkan cerita yang Ilyas ni kenapa B pula Ilyas? DB, bawah dia DB. Salah. Kan saya cakap tadi, tengoklah dekat pusat rujukan. Okey, jawapan dia DA. Okey. Jom kita sambung. Ini sangat senang. Sepak raga Sangat adalah senang. kan Okey, sekejap. Ini cuba Amirul bacakan. Perengan ini Amirul. Bacakan Amirul. Yang pertama tu saya tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Nak besarkan ke? Sekejap. Kejap. Cikgu cuba besarkan dia. Sekejap. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Okey. Bola sepak raga dibuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat sebesar buah kelapa 2 atau 3 lapis. Sukan sepak raga atau sepak takraw biasanya melibatkan beberapa orang pemain yang bermain dalam bentuk bulatan. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambang bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akan menimbang bola itu dengan kakinya sebanyak sekali atau beberapa kali sebelum menendangnya ke arah pemain lain. Pemain-pemain dalam bulatan itu mestilah bergilir-gilir menimbang bola itu dan mengawalnya supaya tidak jauh ke tanah. Jatuh. Jika bola supaya tidak jatuh Tidak ke tanah. jatuh. Jika bola itu terjatuh, maka pemain dalam pusingan tersebut akan ditamatkan. Okey. Sambung. Perenggan kedua. Zara, baca Zara. Zara, baca perenggan kedua. Oh, you pelajar baru ke? Cikgu. Okey. Zara terkeluar ke apa? Oh, Zara terkeluar kalau macam tu, Idina lah baca. Yeay. Mak Permainan Yas baca. Permainan ini memerlukan ketangkasan dan kecekapan fizikal serta ketajaman mata untuk mengukur pergerakan. Matlamat setiap permain adalah untuk memantapkan kemahiran menerima hantaran bola dan menimang selama yang mungkin. Masa permainan sepak raga tidak ditentukan kecuali dalam pertandingan. Pasukan yang berjaya membuat timbangan dalam suatu tempoh yang ditetapkan dikira sebagai pemenang. Okey. Terima Benar. kasih, Mak Yas. Okey. Sekali lagi, Idina. Bacakan perenggan kedua, Idina. Permain ini memerlukan ketangkasan Permainan. Permainan ini memerlukan ketangkasan dan kecekapan fizikal serta ketajaman mata untuk mengukur pergerakan. Matlamat setiap pemain adalah untuk memantapkan kemahiran menerima hantaran bola dan menimang selama yang mungkin. Masa permainan sepak raga tidak ditentukan kecuali dalam pertandingan.
Pasukan yang berjaya membuat timbangan dalam suatu tempoh yang ditetapkan dikira sebagai pemenang. Okay, right. Okay, jom kita tengok kita bedah satu persatu. Okay. Bola sepak raga diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat sebesar buah kelapa 2 atau 3 lapis. Boleh faham ke? Boleh je. Boleh je. Okey, siapa yang boleh siapa yang tak boleh faham? Siapa tak boleh imagine? Cikgu. Saya? Cikgu. Ya, saya. Cikgu dengar, cikgu dengar. Awak terleft tadi ya? Okey, okey. Okey, bola sepak raga. Bola sepak raga tu bola apa? Siapa tahu bola sepak raga tu apa? Bola apa? Bola tak. Bola takraw. Okey, kan bola takraw kan diperbuat daripada apa nama tu? Daripada rotan. Kan dia dianyam rotan tu. Ni bola tu lah. Okey. Sukan sepak raga atau sepak takraw biasanya melibatkan beberapa orang pemain yang bermain dalam bentuk bulatan. Jadi semua kena dalam bentuk bulatan lah. Dia kenapa tu? Okey. So dalam bentuk bulatan. Ada berapa orang pemain selalunya? 3. 3. Permainan ini Besarnya bolanya, orangnya kecil. Mesti kasih patah kaki. Okey, permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Melambung tu apa? Cuba tunjuk cara melambung dengan tangan. Melambung dengan tangan. Bola dia pegang, dia lambung bagi kawan dulu. Okey. Rakannya itu akan menimang bola dengan kakinya. Maksudnya apa menimang bola? Menimbang. Menimang. Maksudnya kawan dia lambung bola, yang terima bola tu dia kena kaki dia kena standby dah. Kaki kena standby dah untuk ni lah, untuk nak timbang bola tu. Lepas tu bagi kat pihak lawan. Sebanyak sekali atau beberapa kali sebelum menendangnya kepada pemain lain. Maksud sebelum dia bagi ke pemain ketiga. Okey. Pemain dalam bulatan itu mestilah bergila-gila menimang bola. Menimang tu apa? Dia timbang bola. Okey. Dan mengawalnya supaya tidak jatuh ke tanah. Kalau jatuh apa jadi? Alah. Maka pemain dalam pusingan tersebut akan ditamatkan. Okey. Permainan ini memerlukan ketangkasan. Ingat ketangkasan untuk permainan dan silat. Permainan dan silat ataupun seni bela diri. Contoh taekwondo ke. Guna perkataan ketangkasan. Sebab dia kena cepat. Alright. Permainan dan silat. Okay, kecekapan fizikal serta ketajaman mata untuk mengukur pergerakan. Apa maksud ketajaman mata? Kena fokus. Betul. Bagus. Kena fokus. Okey, kena fokus. Tengok bola tu ada dekat mana. Okey, matlamat setiap pemain adalah untuk memantapkan kemahiran menerima hantaran bola dan menimang. Maksudnya pemain tu kena power lah bila bola untuk hantar bola dan timang bola. Okay. Masa permainan sepak raga tidak ditentukan. Kecuali dalam pertandingan lah dia ditentukan. Pasukan yang berjaya membuat timbangan dalam satu tempoh yang dikira sebagai pemenang. Pasukan yang berjaya membuat timbangan dalam satu tempoh. Yang banyak lah, timbangan tu banyak, dia menang lah. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Okey, sekejap. Alright, okey, cuba tengok soalan A. Ini kena sambung jawapan dia. Okey, cuba buat A dan B dulu. A dan B. Sekejap, cikgu kecilkan sikit. Okey, A dan B. Cuba buat dulu. A dan B. Okey, Amar tahu tak nak buat apa, Amar? Amar? Tahu. Okey, Zara tahu tak nak buat apa? Zara tahu tak nak buat apa? Tahu tak nak buat apa sekarang? Jawab soalan lah. A dengan B.
Jawab soalan A dengan B. Yang B. Jawab soalan. Tulis dulu. Cikgu nak pelajar buat dulu. Lepas tu baru kita bincang jawapan. Saya. Cikgu, Saya. yang tulis yang mana? A dan B. Terus jawapan dia. Ambil lah ayat dia sikit dekat depan ni. Sebab sikit je ayat dia pun. Tak banyak pun. Okay, cuba. Cikgu. Ya. Boleh kita dah? Boleh. Cikgu, Saya. dia tak faham lah bahagian A ni. Bahagian A Yang Okey, tak apa. Bahagian A tak apa. Bawa bahagian B dulu. Okey, siapa yang dah siap bahagian A? Ada tak siapa-siapa nak kongsi jawapan dengan cikgu? Okey, ada siapa-siapa nak kongsi jawapan dengan cikgu? Sebab saya tak nampak lah perkataan ialah dekat sini. Saya tak nampak lah cikgu. Tak ada satu benda pun perkataan ialah dekat sini. Yang ini B ni ada. Bola sepak diperbuat daripada apa ada lah dekat sini lah. Tapi yang A tu tak dapat. Siapa dapat A?
Siapa dapat A? Okey, jom kita tengok sepak raga. Sepak raga ni apa dia? Sepak raga ialah, sepak raga ni apa dia? Apa dia? Permainan Apa? yang memerlukan beberapa orang pemain. Okey, sekali lagi permainan. Sepak raga ialah permainan yang memerlukan beberapa orang pemain. Yang memerlukan beberapa orang pemain. Pemain. Okey, alright. Lagi? Okey. Okey, dekat sini Amirul dah dapat 2 markah kat sini. Okay. Sebab apa? Sepak raga ialah permainan. Permainan 1 markah yang memerlukan beberapa orang pemain. So ni 1 markah sebab dia ada huraian dekat sini. Dia tak ada dalam petikan, tapi kita boleh tahu sepak raga ni apa sebab kita dah baca. Okey, Ilyas. A tu apa Ilyas? Jawapan awak. Sepak raga ialah sukan permainan yang bermain dalam bulatan dan memerlukan beberapa pemain. Ya, okey, Ilyas pun dapat 2 markah. Dia kan, yang A ni dia kena faham cerita. Faham cerita insya-Allah boleh dapat A. InsyaAllah boleh dapat jawapan A. Walaupun dia tak ditanya, walaupun dekat dalam ni bola sepak raga ialah macam tu. Okey, Idina boleh Idina? Boleh. Okey, right. Okey, sekejap. Amar mana Amar? Amar? Ya. Cikgu nak tanya jawapan A awak. Cuba cakap jawapan A awak. Sepak raga ialah pemain melambung bola kepada rakannya dengan menggunakan tangan. Okey, pemain. Sekali lagi, sepak raga ialah Sepak raga ialah pemain melambung bola kepada rakannya dengan menggunakan tangan. okey. Yang Amar baca tu dapat 1 markah sebab Amar tak sebut perkataan permainan. Okey, dapat 1 markah. Okey. Alright, Zara? Zara ada tak jawapan A? Tak ada. Alright, okey, tak apa. Okey, untuk soalan A ni kita kena faham cerita. Faham cerita, insya-Allah kita boleh faham macam mana kita nak buat. Okey, cikgu yakin Idina dah boleh faham dah. Okey, jom kita tengok soalan C. Gariskan kata kerja aktif transitif. Mana kata kerja aktif transitif dekat sini? Aktif transitif. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif, kata kerja. Mana kata kerja kat sini? Melambung. Melambung. Okey, lagi? Lagi ada tak yang lain? Kata kerja kat sini. Okey, kata kerja aktif transitif. Okey, tengok Kenapa? Apa dia? Dimulakan. Permainan. Permainan. Permainan bukan kata kerja aktif, bukan kata kerja. Dia kata nama. Permainan Okey, aktif transitif. okey, tengok kata kerja ni adalah perbuatan. Perbuatan kerja. Melambung perbuatan. bola. Ya, perbuatan. Dalam banyak-banyak ayat dekat sini, cikgu nampak melambung je yang perbuatan. Melambung bola. Okey, kenapa dia kata aktif transitif? Sebab lepas kata kerja tu ada objek. Ya, bagus. Ada objek. Objeknya apa? Objeknya bola. Objeknya bola. Jadi bila ada objek, ini dikenali sebagai kata kerja aktif transitif. Kalau kata kerja tak transitif, saya tidur. Saya tidur. Selepas tidur ni ada objek tak? Tak ada. Tak ada, tak payah objek pun. Right, tak payah objek pun. Alright.
Sekejap. Kenapa budak ni tak masuk-masuk lagi? Sekejap cikgu tolong awak koyum. Budak ni, sekejap mana koyum. Dia dah jawab apa cikgu? Tak tahu, saya tak tahu. Okey, alright. Okey, saya tidur. Tidur ni adalah kata kerja kata kerja aktif tak transitif. Ni tak transitif. Tak transitif. Kenapa tak transitif? Sebab tak payah objek pun sebelakang dia. Yang kata kerja aktif transitif, dia perlukan objek. Ni bola ni objek lah. Okey, bagus Ilyas ya. Ilyas bagus sebab dia ingat lagi apa cikgu ajar sebelum ni. Oh, dah jam 4. Tak keluar lagi budak ni. Masih koyum ni. Tak keluar lagi. Okey, alright. Okey, boleh faham tak kata kerja aktif transitif dengan tak transitif perbezaan? Boleh. Alright. Amar boleh faham Amar? Boleh. Boleh. Alright, good job. Okey, jom kita pergi kepada soalan yang terakhir. Tolong screenshot bagi si ni. Screenshot sekarang. T-shirt. Alah, kenapa tak screenshot? Dia tak boleh. Saya kat laptop. Oh, tak dekat laptop. Okey, tak apa, tak apa. Nanti cikgu nanti cikgu screenshot lah untuk awak lah. Okey. Cikgu saya dah screenshot. Awak dah screenshot. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Sekarang jam berapa? Sekarang 10.40. Main game. Okey, jom kita main game. Nak boleh? Main game. Tengok cikgu Nak. ye. Okey. Bukan, kita main game. Game ni dipanggil sebagai game tanya. Soalan. Tanya-tanya. Okey. Kita kena jawab soalan dengan soalan. Kita tak boleh jawab soalan dengan jawapan. Cik tak Maju. Contohnya lah ya. Okey, contohnya. Cikgu ada dekat kedai makan. Okey, cikgu ada dekat kedai makan. Cikgu tanya Amirul, nak makan apa? Amirul tak boleh jawab, saya nak makan mi. Tak boleh. Amirul kena jawab soalan dengan tanya. Cikgu tanya, nak makan apa? Lepas tu Amirul cakap, makan apa yang best kat sini? Dia tanya. Dia tak boleh jawab Jawab salah. Jawab kena buang. Alah, susah ni cikgu. Okey, kena fikir kata tanya. Boleh Tanya. Yalah, kena fikir kata tanya lah. Okey, cikgu sebut nama siapa nak jawab ni kena bagi tahu nama siapa nak jawab. Tak, maksud kita akan bagi tahu siapa yang akan jawab soalan ni. Okey. Cikgu nak kalau tanya. tak bagi nama. Tak bagi tahu nama. Kena bagi tahu nama lah. So kita nak tanya siapa. Okey. Cikgu nak tanya Idina. Alah. Okey. Situasinya dalam kelas kita lah. Okey. Idina. Cepatlah Idina. Jawablah Idina. Okey. Best tak cikgu ajar? Dia tak boleh jawab Dia kena jawab dengan soalan. Idina, best tak cikgu ajar? Dah pening dah. Okey, lambat out Okey. Kejap. Okey, Amirul. Cikgu tanya awak, okey? Amirul, best tak cikgu ajar? Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab dengan ya, best tak boleh. Dia kena jawab dengan kata tanya. Kalau Amirul, dia tak best tak boleh, cikgu kena ajar? jawab tak. Okey. Kita cuba. Kita cuba Idina semula. Okey, Idina. Alah. Best tak cikgu ajar? Tak boleh buat lagi. Mana dapat jawapan? Okey. Kita tanya Ilyas. Okey, Ilyas, best tak cikgu ajar? Tahu. Best Kamerun. Tak dengar. Tak tahu. Best Kamerun. Best kat Amirul. Dia tanya Amirul pula. Tu dia tu. Tak tahu best kat Amirul. Dia tanya. Macam tu. Jangan bagi jawapan tau. Okey, alright. Sekali lagi. Okey, Ilyas. Ilyas tanya siapa Ilyas? Ilyas nak tanya siapa? Kamerun. Amirul. Best kat Amirul dia tanya. Ke Zara. Zara pula. Best ke Zara? Sudah korang. Tanya orang je lah. Cepat. Zara. Bila kata tanya? Cikgu, kalau sampai ke sudah tak habis-habis cikgu. Ya, sampai ke sudah tak habis-habis. Betul. Okey.
Best ke Dina? Habis ke Dina? Okay, Dina. Best ke cikgu? Bestnya? Cikgu tak cikgu ni. Cikgu balik kena. Aduh. Cikgu tanya apa cikgu? Ajar Amar Darwish. Amar. Amar. Cikgu ajar best ke tak best? Saya pun tak tahu. Cuba tanya Ilyas. Sampai Kenapa bila cikgu mau nak? habis? Sampai bila mau habis ini cerita. Tanya. Okay, Ilyas. Ilyas. Kau jangan nak tanya orang pula Ilyas. Cepat Ilyas. Nak tengok Ilyas. tanya mak dia pula. Ilyas, cepat Ilyas. Tak tahu tanya. Aduh, dah sebut 45 dah. Apa dia? Best macam mana? Best macam mana? Soalan dia tu best macam mana? Macam tu lah. Okay. Macam tu lah tak boleh. Sebab tu bukan soalan. Aduh. Okeylah, jom. Kita Tak gambar. faham lah Anak. cikgu ni. Okey, jom tak apa. Nanti kita insyaAllah kita akan cuba main lagi. Tapi dengan situasi yang berbeza. Okey, jom buka gambar. Buka kamera. Cikgu, Saya. hari ni cikgu baca doa tak hujan ke kat tadi? Tak hujan hari ni. Tak hujan. Wow. Okey, jom. Satu. Mana aku nak tekan ni ya? Sekejap eh. Okey. 1, 2, 3. Boleh. Okey, jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walas innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Bye. Cikgu, Saya. apa budak baru perempuan tu dah tak ada ke? Budak baru perempuan yang mana? Yang waktu cuti tu yang saya pergi Merah Island tu. Pimpinan Highland perempuan Ada siap. budak perempuan tu. Yang mana? Yang cikgu cakap dia punya ayat bagus tu. Dari Yang Penang tu ada lah. waktu tu ada Arfah sekali. Siapa Ilyas? Tak tahulah. Tapi Tak ada kot benda tu. Dia dah left ke grup ni. Dah left ke kot? Cikgu pun tak ingat siapa nama dia. Bila cikgu. Kenapa rindu kat dia? Tak lah, saya pelik apa dia lama tak masuk kelas. Yang tak sekelas. Okey, tak apalah. Dia dah ni kot. Dia dah left group dah kot. Dia dah Okey. pandai. Okey, pandai. Okey, jom. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye cikgu. Bye.